Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama. Kita masih lagi bicara tentang Al-Quran Al-Karim pada muka surat 46 no? 46 bawah sekali itu C no. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kita masih lagi bicara tentang hakikat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah. Maksudnya yang hak ke C itu iaitu memimpin manusia ke jalan yang tidak ada kebimbangan sesat bagi sesiapa yang melaluinya. Baca lagi. Baca dah no. Hadis yang ke-18 no. Habis dah. Hadis 18. Tak habis lagi. Hari itu baca sampai C itu baca lagi. Baca dah. Baca dah lah. Kemudian pagi ini masuk hadis 18. Pagi ini kita dah masuk hadis yang ke-18. Masih lagi beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala
ونفعنا بعلومه. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan daripada Darimi. An Ali radhiyallahu an qala ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ada innama satakunu fitnatun qultu mal mukhraju minha ya Rasulullah qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum wal faslu laysa bil hazman tarakahu min jabbarin qasamahullah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim wallazi la tazighu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsinah wa la yashba'u minhul ulama wa la yakhlaqu an kasratir raddi wa la tanqadi ajaibuhu huwallazi lam tantahil jinnu iz sami'ashu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi famanna bihi man qala bihi sadaqa wa man amali bihi ujir wa man hakama bihi adl wa man da'a ilaihi hudiya ila siratil mustaqim. Baik, daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, ingatlah aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaslah sesungguhnya akan berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar. Aku bertanya, apakah caranya untuk menyelamatkan diri daripada bencana itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran kitab Allah. Ia mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu daripada kamu dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum sudah datang kepada sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu. Kitab Allah Al-Quran dialah yang menjadikan pemutus antara yang benar dengan yang salah, bukan keterangan yang olok-olok siapa juga daripada golongan yang sombong angkuh meninggalkannya dengan tidak menurut hukumnya akan dibinasakan oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari petunjuk dari yang lain akan disesatkan oleh Allah. Al-Quran ialah tali Allah yang teguh, kukuh, dan dialah yang mengajarkan, yang menjadi ikatan, dan dialah juga siratul mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Dialah kitab yang dengannya sebab berpegang teguh kepada ajarannya hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong, dan dialah kitab kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau kesemaran,
dengan kata-kata makhluk. Dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya. Demikianlah juga keindahan, kemanisan, kelazatan membacanya. Tidak akan susuk atau hilang meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang. Dan kandungannya yang menakjubkan, tidak berkesudahan, dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya, sehingga mereka memujinya dengan berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Demikianlah juga sesiapa yang memperkatakan sesuatu dengan berdasarkan kitab itu, benarlah perkataannya. Dan siapa yang beramal dengan ajarannya diberi pahala. Dan sesiapa yang membuat keputusan berdasar hukum-hukumnya, adillah keputusannya. Dan siapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentu ia dan mereka beroleh hidayah, pertunjuk ke jalan yang lurus. Hadis yang panjang, hadis yang terakhir, hadis yang ke-8 berkait tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaslah bagi peringatan kepada umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan berlaku bencana, ujian, musibah yang akan begitu besar. Sekarang ni dah berlaku lah bermacam-macam ujian demi satu ujian. Ujian demi satu ujian. Sebagai contoh yang terbaru ni kalimah Allah. Ni maksudnya kalimah Allah. Kita di Malaysia ni kita tidak membenarkan siapa-siapa pun untuk menggunakan kalimah Allah. Kerana apa? Kerana takut diseleweng, walaupun negara lain, contohnya jiran kita membenarkan. Walaupun sebelum ni ketika mana kita baca ayat Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, sekiranya kamu tanya wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata Allah. Jadi orang-orang yang bukan Islam juga mengakui bahawa Allah, tetapi kebanyakan mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka salah gunakan kalimah Allah. Mereka meletakkan kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala duduk satu kedudukan yang sama dengan hak kedudukan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini yang salahnya. Kalau pada ikatnya, kalau mereka tu benar, betul-betul, tak apa, semua bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tu Tuhan semua makhluk. Semua Tuhan semua makhluk. Nak berkata Allah tu Maha Esa. Tetapi orang-orang yang musyrik ni, mereka menyalahgunakan kalimah Allah. Mereka meletakkan kedudukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sama kedudukan dengan nama Tuhan-Tuhan lain. Sedangkan kita orang Islam, tidak ada Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa Allah itu esa. Allah Subhanahu wa ta'ala esa. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat semua tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satu pun menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un.
Maka Nabi akan beritahu akan berlaku di akhir nanti ni bencana-bencana yang besar. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita kembali kepada Al-Quran. Apa-apa pun berlaku, jangan kita lupa kembali balik kepada Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa'tasimu, bukan wa'tasim. Kalau wa'tasim mufrad, Allah suruh kita seorang-seorang. Tapi dak jamak. Wa'tasimu maknanya jamak. Tak kira siapa kita, tak kira apa fahaman ideologi politik kita, tak kira apa kita, tak kira apa bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala suruh kita kembalilah kamu. Wa'tasimu, berpeganglah kamu semua, tak kira siapa, tak kira bangsa. Asalkan kamu ni beriman, kembali kepada agama Allah, kembali kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berpecah belah. Nah, jangan kita bercerai-berai. Kembali kepada Allah, insya-Allah kita akan kuat, kita akan selamat dunia dan juga di akhirat. Maka akan berlaku, Nabi kata, bala bencana yang besar yang akan aku bertanya, apakah cara untuk menyelamatkannya? Menyelamatkan diri daripada bencana itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, caranya ialah berpegang teguh kepada ajarannya. Ajaran apa yang dibawa oleh Nabi dalam Al-Quran, pegang sungguh-sungguh ikut ajarannya, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita sebut dan selalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbiki la yu'minu hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak disifatkan beriman, kata Allah, tidak disifatkan beriman, kata Allah, sehingga kamu jadikan Nabi kamu itu hakim yang memutuskan satu hukum. Kita kena jadikan Nabi kita tu sebagai pemutus hukum. Hukum-hukum yang Nabi putuskan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati orang yang beriman tu, kata Allah, mereka tidak merasa keberatan. Orang yang beriman, tak kira dia siapa, dia tidak akan merasa keberatan di atas perintah Allah, dan mereka menerima dengan sepenuhnya apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Apa yang datang daripada Nabi semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di mana ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Nabi, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Yang berjalan dalam diri Nabi tu adalah Al-Quran. Tu Al-Quran pun dah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya, kata Allah, bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Jadi kita kena ikut pengajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran, ikut tentang perintah Allah. Kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan juga untuk kebaikan kita di akhirat. Tak rugi kita, tuan-tuan. Walaupun kita diuji, walaupun ada ujian-ujian, walaupun ada bencana yang akan menimpa kita, kita akan selamat kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Pegang sungguh-sungguh Al-Quran, ikut sungguh-sungguh syariat yang mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada kita, semuanya untuk kebaikan kita bersama. Ialah dia kata,
ialah berpegang teguh dengan ajaran, iaitu kitab Allah, yang mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran kita tu kisah-kisah umat-umat terdahulu daripada Nabi Adam sampailah hari kiamat, semua dia ada cerita dalam Al-Quran. Habis ustaz, kalau dalam Quran dia kata semua ada, nak ikat tali kasut adakah dalam Quran? Nak buat roti canai ada dalam Quran? Ada dah, buat roti canai pun ada. Kan Allah sebut dalam Quran, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Allah suruh pergi tanya. Pergi tanya kepada orang yang mengetahui. Nak buat roti canai, pergi tanyalah orang yang buat roti canai. Nak buat kata semuanya ada dalam Quran. Tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, yang mana kita duk sebut dulu kisah-kisah yang menimpa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab-azab ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan bencana yang besar kepada kaum Nabi Nuh. Kerana apa? Mereka ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada Firaun. Kerana apa? Kerana sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah dengan nabi-nabi lain, kerana keingkaran mereka kepada Allah, mereka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bencana, ujian, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah uji itu tak berat-berat, mampu untuk kita mengatasinya. Allah Subhanahu Wa Taala tangguh ujian-ujian tu kadang-kadang berlaku. Orang-orang yang melakukan maksiat, keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala matikan mereka kerana keingkaran mereka kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana yang besar, banjir, diterbalikkan bumi. Kerana apa? Keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah-kisah, contohnya kisah Nabi Yusuf, mana ada dalam Quran. Kisah Nabi Musa dan ada dalam Quran. Kisah Nabi Nuh ada dalam Quran, yang mana kita disebut selalu kisah Nabi Nuh. Dalam surah Nuh Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi da'utani qauman lailan wa nahara. Allah Subhanahu taala sebut kisah Nabi Nuh ketika mana Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, ya Tuhan kami menyeru kepada kaum kami lailan wa nahara, malam dan siang dakwah. Dakwah siang malam, bukan macam kita dakwah kita pagi dengan malam. Tapi Nabi Nuh dakwah dia siang dan malam. Selama bila? Selama 950 tahun. Dia lama Ustaz ni. 950 tahun dakwah. Dahlah dakwah lailan wa nahara, malam dan siang. Tapi yang ikut ramai dah. 80 orang yang ikut. Dia kata 80 orang, lamanya. Nak abang kata degilnya umat-umat terdahulu, sehingga apa yang dakwah tempoh yang begitu panjang, tapi yang beriman sedikit. Termasuk anak isteri dia juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai peringkat tu. Kisah-kisah umat-umat terdahulu ada dalam Al-Quran. Dan berita perkara-perkara yang akan datang cerita. Ada alam barzah, ada alam akhirat, masyar, mizan, sirat, semuanya ada syurga neraka, semuanya ada cerita dalam Quran. Allah beritahu tentang amaran-amaran, ancaman-ancaman kepada orang yang melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala cerita tentang benda-benda penuh kenikmatan kepada orang yang taat perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan syurga yang penuh dengan
keseronokan. Dua-dua Allah cerita basyiran wa nazira. Hak benda-benda yang seronok dan benda-benda yang menakut. Allah cerita dua-dua, bukan cerita seronok saja, bukan cerita takut saja. Yang seronok pun cerita, yang menakutkan juga cerita. Di mana Allah sebut dalam Al-Quran yang selalu kita duk baca, yang bermaksud Allah kata orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah cerita dah atas dunia kalau dia ikut Al-Quran, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, Allah Subhanahu wa taala bagi jaminan nescaya kata Allah kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tapi ingat kata Allah, Allah bagi amaran. Allah Subhanahu wa taala bagi ancaman. Ingat kata Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang ingkar kepada perintah Rasulnya, menghalangi ketentuannya, kata Allah kami masukkan mereka ke dalam nara, kata Allah, neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Walahu azabun muhim, bagi mereka kata Allah azab yang ayat zat yang sangat pedih ni Allah beritahu. Di akhirat besok ni kita pasti kita akan lalui. Lah kita duduk alam yang ketiga, iaitu alam roh, alam rahim dan juga alam dunia. Kita dah tempuh dah alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Alam di dunia ni ialah alam untuk kita buat perintah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah SWT. Alam dunia ni ialah alam ujian. Dia kata buatlah ustaz, lepas satu uji ni, lepas satu ni awal Allah dah uji. Selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asibanas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji. Allah akan uji kita. Lagi mana hidup, lagi itulah Allah uji. Habis ujian bagi orang beriman, bermulanya masuk pada alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Sementara kita akan masuk alam tu. Ramai dah sahabat-sahabat nak duk tengoklah nak geruk-geruk di bahagian dalam tu. Saat-saat tengok qalu inna lillah. Sahabat-sahabat ramai dah. Ni sahabat-sahabat hak duk mengaji dengan kita pun banyak dah. Balik depa dah sampailah giliran depa. Kita juga ada giliran kita. Bila? Wallahu a'lam. Mungkin sebentar lagi, mungkin saat lagi, mungkin besok, mungkin lusa, wallahu a'lam. Tapi pasti kullu nafsin za'iqatul maut, yang hidup pasti. Sahabat-sahabat kita ramai dah balik. Mereka dah balik bertemu dengan kekasih yang mereka cinta lebih daripada segala-galanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Duk mengaji kita tengok ustaz kita pun dah balik dah. Tuan imam kita, saya duk mengajak kan duk bayang depa tuan-tuan. Kalau saya duk mengajak tuan-tuan, depan ni tuan-tuan duk bayang. Kalau ustaz dia duk situ, kalau imam dia duk sini tuan-tuan. Bayang tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka. Dengan kebaikan kita menyaksi di atas kebaikan mereka, bahawa kita bersaksi mereka adalah orang-orang yang baik. Pasti tuan-tuan, pasti kita akan masuk alam yang keempat. Dan kita duduk alam yang ketiga daripada alam roh. Lepas alam roh, alam rahim mak kita. Lepas tu kita main alam syahadah ni, alam dunia ni. Alam dunia, alam yang disebut dengan alam ujian. Alam ujian, maksudnya kita akan diuji oleh Allah. Lepas tu lepas diuji, kita akan masuk alam kerehatan. Alam rehat iaitu alam barzakh, iaitu alam menunggu, sama ada rehat ataupun sengsara. Sama ada syurga, sama ada taman-taman syurga, ataupun lubang-lubang daripada jurang-jurang api neraka. Kita minta supaya kita ni selamat, bukan selamat dunia,
dan juga selamat di akhirat besok ni tuan-tuan. Mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Dan berita perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang akan berlaku di antara kamu, iaitu kitab Allah Al-Quran. Dia kata akan datang sudah kamu serta hukum-hukum mengenai, dia ada hukum Al-Quran ni, dia ada ayat-ayat hukum, ayat-ayat perintah. Aqimus salat wa atuz zakah. Predikan sembahyang itu arahan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita kena buat. Yang kita duk sebut selalu, kita terpaksa buat benda yang wajib, benda perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang putus, perintah yang wajib daripada Allah, perintah yang jazim daripada Allah, tak ada pilihan dah kita. Kecuali yang kita sebut sebelum ni, kalau kita tak mau buat, kalau kita buat yang pertama jadi orang yang tidak berakal, jadi orang yang gila, tak payah buat. Ataupun orang perempuan yang ketangan haid ataupun nifas ataupun wiladah, minta kita orang lelaki, ya Allah jadi aku perempuan, tak payah sembahyang. Mau jadi perempuan, tak mau saya nak kena beranak apa, tak mau. Maksudnya kita ni ada tanggungjawab, ada tugasan kita, ada perintah-perintah, ada hukum-hukum, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus kita terpaksa lalui benda ni. Kerana apa? Allah uji kita, Allah nak uji kita. Siapakah yang terbaik di kalangan kamu, yang di akhirat besok Allah Subhanahu wa taala akan menilai apa yang kita buat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalan kita di akhirat. Begitu juga kata Allah, siapa-siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan dilihat. Cuma kita umat Muhammad ni masih lagi ada peluang kalau kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala pada kesilapan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Baik. Dia itu Al-Quran. Dialah yang menjadi pemutus antara yang benar dengan yang salah. Esok di akhirat esok ni Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan yang mana benar, yang mana salah. Dia yang buat keputusan. Atas dunia dialah yang buat peraturan yang mana baik, yang tak mana yang tak baik. Walaupun kita pandang benda tu baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tak baik. Ataupun benda tu kita pandang tak baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala baik. Tu akal kita ni kita tak boleh nak fikir tentang Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah. Apa yang berlaku sebagai contoh ni COVID-19 ni, kita orang beriman, apa yang berlaku semuanya adalah baik belaka. Semuanya baik belaka. Cuma kita benda yang ni kita kena hindari, kena jaga. Kena jaga walaupun tak baik, kita kena berusaha. Tapi hakikatnya apa yang tentu ni semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kita nampak tak baik, tapi sisi Allah Subhanahu Ta'ala adalah hikmah-hikmah yang tertentu. Sebagai contoh orang yang sakit lah, kita ketahui sakit dia sampai teruk, sampai kering. Allah sakit ni Allah ujinya. Kemungkinan kita bersangka baik dengan Allah, mungkin Allah bagi sakit kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengkifarahkan akan dosa-dosa dia. Dengan sakit gugur dosa-dosanya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala nak angkat darjatnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran dia, Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala dekat dia. Tu kita kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanda tentulah kita berhenti, iaitu dialah yang menjadi pemutus antara yang benar dan juga yang salah. Baik. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'win wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.